Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diberkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diberkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Tuan Anwar bin Abdul Manap Sikijang. Terima kasih Encik Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sati sejiwa. Ke Tajikistan, JDT Cemerlang membawa sama doa dan restu. Tan Sri Speaker handsome terbilang. Soalan Sikijang nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Sikijang atas soalan yang berkenaan dengan takrifan umur bagi beliau. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dasar belia Malaysia yang baru yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 15 hari bulan Mei tahun ini, yang menggantikan dasar pembangunan belia negara tahun 1997, mentakrifkan belia sebagai individu yang berumur di antara 15 sebelum mencapai umur 30 tahun. Ini menurunkan had umur belia daripada usia 40 tahun kepada 30 tahun. 40 tahun dalam dasar yang lepas, 30 dalam dasar yang baru. Antara rasional di sebalik perubahan ini adalah untuk kita menyegerakan peremajaan kepimpinan belia selaras dengan hasrat dasar belia Malaysia untuk meramaikan lagi pemimpin-pemimpin muda, dan untuk kita memastikan bahawa perubahan ini mengikut piawaian antarabangsa serta dapat menerapkan nilai kepimpinan pada waktu yang lebih awal di kalangan anak-anak muda kita. Dalam merencana dasar dan pendekatan kerajaan yang sesuai dengan kehendak belia semasa dan perubahan zaman, supaya kita sentiasa berada di hadapan kelok perubahan dan selari dengan pendekatan antarabangsa, perubahan ini perlu dibuat agar had umur belia bakal mendekati norma antarabangsa. Terutamanya negara maju seperti Kanada 16 hingga 23 tahun, Korea Selatan hingga 24 tahun, Amerika Syarikat hingga 24 tahun. Malahan negara-negara di rantau ini juga sudah lebih fokus kepada peremajaan yang lebih awal, dan pendekatan ini dapat dilihat di Singapura 35 tahun, Thailand 25 tahun, Indonesia 30 tahun, dan Myanmar 18 tahun. Kita di Asia Tenggara, tinggal kita dan Brunei sahaja yang masih lagi mengikut takrifan sehingga 40 tahun. Namun saya sedar bahawa kita tidak hanya dapat buat perubahan pada dasar dan mungkin pindaan kepada akta tanpa kita buat langkah-langkah persediaan supaya persatuan pertubuhan belia ini dapat membangunkan kepimpinan yang baru, dapat menyediakan pelapis yang di bawah umur 30 tahun agar
pindaan kepada dasar dan kepada akta nanti dapat dijayakan di peringkat akar umbi dan di kalangan persatuan dan pertubuhan belia. Oleh demikian, Kementerian Belia dan Sukan akan memastikan tahap persediaan golongan belia di pelbagai peringkat akan terus melaksanakan langkah-langkah persediaan ini dengan menggerakkan pelan peralihan kepimpinan supaya ada soft landing kepada persatuan belia ini dan memberi latihan kepada bakal pemimpin-pemimpin muda yang berpotensi sama ada yang berpersatuan ataupun yang tidak berpersatuan menerusi latihan kepimpinan muda dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia yang dikenali sebagai MIB 300. Pelan peralihan kepimpinan ataupun soft landing ini akan dijalankan berteraskan 5 strategi utama, antaranya melalui pendaftar pertubuhan belia ROI, program insentif pemimpin pelapis di mana kita memberi insentif kepada persatuan-persatuan yang menjalankan aktiviti dan program peralihan ini, membesarkan tapak bakat ataupun talent pool, penguatkuasaan akta dan penubuhan badan penasihat kepimpinan belia bagi mereka yang sudah tamat dan sudah melangkaui usia 30 tahun. MIB 300 di bawah Majlis Belia Malaysia juga pula akan memberi fokus kepada pemimpin berumur 16 hingga 24 tahun melalui program latihan, melalui program training of trainers supaya kita ada facilitator yang dapat menarik minat mereka yang akan menjadi bakal pemimpin persatuan-persatuan belia. Untuk makluman yang berhormat, langkah-langkah ini dilaksanakan di negeri dan daerah dalam memastikan kesiapsiagaan melahirkan pemimpin belia menjelang tahun 2018 nanti. Kita tidak segera melaksanakan dan menguatkuasakan takrifan umur ini. Kita ada peralihan, tempoh peralihan sepanjang 2 tahun. Sebelum tahun 2018 barulah kita menguatkuasakan takrifan umur yang baru. Terima kasih. Sekejap. Terima kasih Tan Sri, terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Kita tahu satu hakikat yang tidak dapat kita nafikan, dasar belia ini seperti dasar sosial yang lain yang kita perkenalkan. Ia bolehlah dianggap sebagai satu instrumen penting kerajaan bagi menyokong dasar ekonomi yang sedia ada untuk memacu tenaga muda manusia ke arah mencapai penjanaan pertumbuhan ekonomi agar matlamat pembangunan kita dapat dicapai. Dan kalau kita lihat hasil jawapan daripada Menteri tadi, proses perubahan tarifan umur yang beransur-ansur dan diterima itu, definisi 15 hingga 30 tahun ini adalah yang terbaik dengan mengambil masa 7 tahun masa yang stabil selepas umur 28 tahun. Selepas stabil dengan perkahwinan, kerjaya dan permainan hidup, maka seorang pemimpin belia mempunyai masa 5 hingga 7 tahun sebenarnya untuk membina karisma dan mengasah bakat dalam kepimpinan dengan mengemudi pertubuhan belia untuk berkhidmat kepada belia dan juga masyarakat. Selepas 5 ke 10 tahun, barulah percubaan definisi umur 15 hingga 30 tahun boleh kita laksanakan sebelum tarifan yang lebih menepati definisi PBB, iaitu 24 tahun ke bawah. Kita tahu perubahan beransur-ansur harus diraikan agar perubahan berlaku secara baik. Yang berhormat. Sikit je Tan Sri. Soalan saya, hasil daripada jawapan Menteri tadi tu, adakah Kementerian melihat peluang mencongkil bakat muda dalam kepimpinan seperti yang disebut oleh Menteri tadi dapat kita realisasikan menjelang tahun 2018, kerana sebelum ini Akta Belia tahun 2007 yang diluluskan oleh kerajaan pun mengambil masa lanjutan hingga tahun 2010 untuk ia benar-benar kita dapat laksanakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat dan terima kasih Ahli Yang Berhormat yang juga merupakan pemimpin belia yang sangat prihatin dengan isu peralihan dan isu perubahan takrifan umur ini. Seperti mana yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat tadi, kita pun tidak ambil takrifan umur Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu 24 ke bawah, sebab kita rasa itu terlalu muda usianya. Jadi kita ambil di tengah-tengah 30. Namun demikian, saya sangat-sangat setuju dengan keprihatinan Ahli Yang Berhormat. Kita tidak mahu sampai tahun 2018 rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Iaitu kita buat perubahan tetapi di bawah persatuan, kelab, pertubuhan, bukan di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat negeri, di peringkat daerah dan sebagainya, tidak bersedia untuk buat peralihan pada takrifan umur kepimpinannya dan juga keahliannya. Sebab itu kali ini Ahli Yang Berhormat, kita hanya akan bincang soal pindaan kepada akta yang melambangkan perubahan ataupun yang memberi penguatkuasaan kepada pindaan umur itu pada tahun 2018 setelah peralihan ini selesai.
barulah kita buat pindahan akta. Kalau kita pindah akta dulu, lepas tu barulah kita nak cari pemimpin muda, barulah kita nak buat perubahan kepada keahlian persatuan dan pertubuhan beliau. Saya risau persatuan dan pertubuhan beliau akan mengalami masalah yang besar. Sebab itu lebih baik kita menjalankan program peralihan ini, program pemerkasaan pemimpin-pemimpin yang tahun sekarang ini masih lagi dalam usia 20-an dan sebagainya, sebelum kita buat sebarang pindaan agar peralihan ini tersusun dan peralihan ini diterima di peringkat akar umbi. Untuk makluman Alia Mohamad, secara ringkas, kita telah mula pada sekarang dengan satu borang maklumat yang telah diedarkan kepada semua persatuan dan pertubuhan yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan belia ataupun ROY, Registrar of Youth, dengan izin. Akhir bulan ini mereka akan kembalikan borang tersebut, di mana borang itu akan memberi gambaran yang lebih jelas kepada KBS melalui ROY sejauh mana keahlian, berapa ramai keahlian dan kepimpinan pertubuhan belia yang sedia ada yang di bawah umur 30 tahun. Dan selepas itu kita ada beberapa langkah selama 2 tahun ini untuk memastikan pada tahun depan kita meningkatkan keahlian dan kepimpinan persatuan belia ini yang di bawah umur 30 tahun ke tahap 50% dan ke tahap 80% pada tahun 2017 dan seterusnya 100% pada tahun 2018. Untuk memandu semua peralihan ini, kita ada satu jawatan kuasa task force peringkat tertinggi yang akan dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan Presiden MBM, supaya segala dengan izin milestone yang kita tentukan untuk persatuan ini dapat dilaksanakan. Kita tak akan tinggalkan persatuan belia begitu saja. Untuk menjalankan program, kita akan bantu mereka supaya sebagai contoh kita bercadang untuk mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, supaya kita dapat melibatkan pelajar-pelajar dalam program dan juga persatuan belia. Jadi apabila mereka terlibat dalam persatuan belia, maka talent pool kita untuk mencari bakat-bakat muda usia 20-an ini lebih ramai lagi yang boleh mengambil alih persatuan-persatuan belia. Terima kasih. Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua dan terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab soalan ini. Saya tidak lagi pemimpin belia tetapi turut prihatin mengenai soal belia ini. Saya berpandangan bahawa dasar baru, dasar belia Malaysia yang telah dilancarkan, khususnya mengenai takrif umur atau usia belia ini dikurangkan daripada maksimum 40 kepada 30 ini, saya kira itu satu langkah yang cukup sesuai dan cukup wajar, memandangkan tahap kematangan golongan belia sekarang ini telah bertambah cepat kematangan mereka berbanding dengan satu masa dulu. Namun demikian, Berhormat Tan Sri Speaker, saya mohon pandangan daripada Berhormat Menteri mengenai penyelarasan antara hasrat kita mematangkan golongan belia ini pada usia yang lebih muda berbanding dengan beberapa pelaksanaan undang-undang terhadap golongan belia itu sendiri yang nampaknya agak bercanggah. Saya bagi contoh, di kalangan anak-anak kita, mahasiswa di universiti, mereka masuk universiti pada umur yang 18 tahun, mungkin keluar dalam umur yang 22 atau 23 tahun. Tetapi semasa pengajian mereka di universiti, mereka tertakluk kepada undang-undang yang nampaknya menyekat proses kematangan mereka. Contohnya wujudnya Akta Universiti dan Kolej Universiti tahun 1975, yang mana daripada akta ini kalau kita tengok statistik dalam tahun 2014 saja, seramai 25 orang mahasiswa telah dihadapkan ke mahkamah universiti kononnya telah melanggar akta ini, sedangkan mereka itu melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mematangkan mereka sebagai pemimpin belia masa akan datang. Jadi saya nak minta pandangan yang berhormat. Yang keduanya, adakah kementerian bercadang selaras dengan dasar belia Malaysia ini untuk menguatkuasakan umur bagi pertubuhan misalnya pergerakan belia, pergerakan pemuda ataupun Dewan Pemuda dalam parti-parti politik ini juga ikut umur 30 tahun. Terima kasih. Terima kasih Alia Mohamad dan terima kasih atas keprihatinan Alia Mohamad terhadap pembangunan pemimpin-pemimpin muda di negara kita.
Soalan pertama Yang Berhormat berkenaan dengan kebebasan anak muda untuk menyertai aktiviti yang dilihat agak dihalang ataupun kononnya dihalang melalui pelbagai perundangan. Secara spesifik yang disebutkan ialah Akta Universiti dan College Universiti. Untuk makluman Yang Berhormat, walaupun ini terletak di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi waktu saya sebagai ahli parlimen biasa, saya antara ahli parlimen yang menyokong supaya Akta Universiti dan College Universiti ini dipindah, dan Seksyen 15 kepada Akta Universiti dan College Universiti pada hari ini berbeza dengan Seksyen 15 yang lepas, yang mana kalau yang lepas belum dipindah Akta Universiti dan College Universiti AUKU ini, tidak dibenarkan langsung mahasiswa di universiti untuk sama ada menyertai parti politik ataupun menunjukkan sokongan mereka terhadap mana-mana parti politik. Malah sekarang ini kebebasan untuk menyertai parti politik, kebebasan untuk menunjukkan kecenderungan sokongan kepada mana-mana parti politik diberi kepada mahasiswa di universiti. Kalau sekiranya ada apa-apa tindakan terhadap mahasiswa, ia sudah pastinya adalah disebabkan mereka melanggari undang-undang yang lain dan juga peraturan universiti masing-masing, dan tidak ada kaitan dengan kebebasan mereka untuk menjadi ahli politik, ahli parti politik, menunjukkan sokongan mereka kepada parti-parti politik dan sebagainya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat adalah secara khusus pelanggaran peraturan universiti dan juga undang-undang yang lain yang juga terpakai kepada bukan mahasiswa, kepada rakyat biasa. Contohnya pelanggaran undang-undang perhimpunan aman dan sebagainya. Dan ini tak boleh dikatakan bahawa ini khusus kepada pelajar-pelajar universiti, dan juga mungkin kes-kes yang melibatkan peraturan universiti di mana kebenaran pengurusan tertinggi universiti itu tidak didapati untuk beberapa program yang dijalankan oleh mahasiswa dan tidak ada kaitan dengan Akta Universiti dan College Universiti yang telah pun dilonggarkan untuk mahasiswa. Soalan kedua Yang Berhormat berkenaan dengan umur untuk sayap muda dalam parti-parti politik. Yang pertamanya, Kementerian Belia dan Sukan tak boleh menguatkuasakan ke atas sayap-sayap muda dalam parti-parti politik takrifan umur yang baru ini, disebabkan sayap-sayap parti politik juga parti-parti politik tertakluk kepada pendaftaran di bawah ROS dan bukannya pendaftar pertubuhan belia ataupun ROI. Namun demikian, saya percaya dan yakin walaupun pindaan ini hanya terpakai pada Persatuan Belia, mungkin pertubuhan-pertubuhan politik dan sayap-sayapnya juga harus melihat, ya, masing-masing lah. Yang Berhormat daripada Parti PAS, kita daripada Parti Barisan Nasional perlu melihat juga kepada permajaan, sebab prinsipnya adalah untuk memberi ruang yang lebih besar kepada anak-anak muda dan untuk kita mengiktiraf kematangan yang lebih cepat yang datang. Tetapi itu tertakluk kepada keputusan yang bakal dibuat oleh setiap parti politik sama ada mereka nak ikut ataupun tidak. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli, Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Pandan. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pembangunan infrastruktur sama ada membina atau membaik pulih masjid-masjid di seluruh negara kecuali di wilayah-wilayah persekutuan diuruskan sama ada melalui peruntukan Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN atau Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri PPPN, unit pengawasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Bagi masjid di wilayah-wilayah persekutuan selain daripada peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, ia juga mempunyai peruntukan bajet tahunan yang dipohon oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sejak tahun 2010 hingga kini, JAKIM telah diberikan peruntukan rancangan Malaysia ke-10 bagi membina 2 buah masjid, iaitulah Masjid Al-Firdaus Gambut Luar Kuala Lumpur yang kemajuan projeknya dalam peringkat pembinaan kemajuannya ialah 82%, dan yang keduanya ialah Masjid Sungai Bedaun wilayah Persekutuan Labuan di mana masih lagi kedudukannya dalam proses desain oleh pihak
Jabatan Kerja Raya. Projek tersebut adalah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya sendiri, manakala melalui peruntukan MAWIP dan diselia oleh Jawi telah membina sebanyak 9 buah masjid, iaitulah 4 buah masjid baru dan 5 buah pembinaan semula dengan kos di antara 8 juta hingga ke 13 juta setiap satu. Projek tersebut adalah seperti berikut. Pertama, Masjid Terminal Bersepadu Selatan TBS Bandar Tasik Selatan, dalam peringkat pembinaan kemajuannya ialah 95%. Yang kedua ialah Masjid Bukit Jalil, siap pada 16 Ogos 2015. Masjid Ubudiyah Segambut Dalam, dalam peringkat pembinaan kemajuannya 93%. Masjid Taman Koperasi Polis Gombak, dalam pembinaan kemajuan 32%. Dan pembinaan semula masjid, iaitulah Masjid Abu Hurairah Jalan Ipoh, dalam peringkat pembinaan kemajuan 49%. Masjid Ibnu Khaldun Sungai Besi, dalam peringkat pembinaan kemajuan 88%. Masjid Jami' Alam Syah Jalan Tun Perak Off Jalan Pasar, dalam peringkat pembinaan kemajuan 91%. Masjid Baitul Aman Nampang, dalam peringkat pembinaan kemajuan 93%. Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan, dalam peringkat pembinaan kemajuan 55%. Peruntukan bagi masjid-masjid di atas adalah berdasarkan peruntukan yang diambil daripada peruntukan Al-Faid, iaitulah wang lebihan daripada asnaf zakat yang terkumpul setiap tahun. Wang ini telah dibenarkan penggunaannya melalui fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1995. Jumlah penyertaan kontraktor bagi projek-projek masjid di atas antara 20 hingga ke 40 kontraktor pada setiap kali tender ditawarkan. Proses pelantikan kontraktor dibuat secara tender terbuka dan selaras dengan tata cara perolehan yang diamalkan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain. Tata cara dan perolehan yang dilaksanakan oleh MAWIP adalah berdasarkan amalan takdirus ataupun good governance practices dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan kerajaan seperti mana garis panduan semasa yang berkuat kuasa. Dalam kesempatan ini, suka saya menyatakan bahawa tata cara pelaksanaan tender adalah melibatkan beberapa peringkat jawatankuasa, iaitulah jawatankuasa menentukan spesifikasi, jawatankuasa buka peti tender, jawatankuasa penilai tender dan jawatankuasa pelantikan kontraktor. Mesyuarat lembaga perolehan akan memilih kontraktor berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh jawatankuasa berkenaan. Asas pelantikan kontraktor tidak hanya tertakluk kepada harga rendah, sebaliknya turut mengambil kira asas pertimbangan seperti kemunasabahan harga yang ditawarkan, keupayaan teknikal, logi dan pengalaman kontraktor, dan keupayaan keuangan yang dikemukakan bagi setiap petender yang terlibat. Setiap projek pembinaan masjid yang menggunakan peruntukan Baitul Mal akan dimasukkan dalam anggaran perbelanjaan tahunan dan perlu terlebih dahulu dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan yang dipromosikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan sebelum diluluskan oleh MAWIP. Setiap perbelanjaan tahunan MAWIP termasuk pembinaan masjid-masjid adalah yang hanya boleh dibelanjakan setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong selaku Ketua Agama Wilayah-Wilayah Persekutuan. Sekian. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya ambil kesempatan untuk mengalu-alukan aktivis daripada Parti Amanah Negara Kota Raja yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri, JAKIM, Jawi dan juga MAWIP menguruskan belanjawan yang besar seperti yang diperuntukkan oleh kerajaan bersama-sama juga dengan pengurusan wang zakat. Sebab itu adalah menjadi keperluan yang paling utama supaya segala ini diuruskan dengan lebih telus berbanding dengan perbelanjaan kerajaan-kerajaan yang lain. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, berapa peratuskah daripada jumlah perbelanjaan dan perolehan di bawah JAKIM, MAWIP ataupun Jawi setiap tahun yang masih lagi dibuat berasaskan rundingan terus tanpa ada tender terbuka ataupun melibatkan pembida-pembida? Terima kasih.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Pandan berkaitan dengan keprihatinan Yang Berhormat Pandan tentang pembinaan masjid dan juga surau-surau di wilayah persekutuan khususnya. Pertamanya saya ingin menjelaskan Yang Berhormat untuk di bawah Mawib, di bawah JAKIM. JAKIM tidak memegang peruntukan keuangan, melainkan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, sama ada di bawah ICU ataupun di bawah JPM, dan wang tersebut diselia aturkan pembinaan bangunan dan sebagainya oleh pihak JKR, Jabatan Kerja Raya, dan JAKIM hanyalah sebagai pihak tuan pemilik sahaja yang sebagai ownership dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk menguruskan masjid-masjid tersebut. Adapun soal kewangan dan juga tata cara kelolanya adalah di bawah pihak-pihak yang telah diberikan tanggungjawab, khususnya JKR. Ini untuk pembinaan di dalam peruntukan kerajaan. Adapun dalam konteks Mawib Yang Berhormat, saya suka nak memaklumkan, Mawib sejauh sekarang dia menggunakan peruntukan daripada wang-wang yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitulah wang lebihan daripada pemberian zakat setelah menumpukan. Ini pun juga berdasarkan kepada fatwa yang telah dikeluarkan pada tahun 1995, iaitu wang yang dipanggil dengan Al-Faid ataupun Alif Lam Pa Ya Dad. Dalam sebutannya ialah wang ini adalah untuk tujuan lebihan-lebihan saja, dan fokusnya ialah untuk fisabilillah, lebih lagi untuk pembinaan masjid-masjid baru. Dan kalau balik kepada soalan Yang Berhormat sebentar tadi, tidak ada mana-mana pembinaan pun yang dibuat daripada tanpa tender terbuka. Di Mawib ataupun Jawi yang menguruskan masjid-masjid, kita semuanya adalah berdasarkan kepada tender terbuka, dan saya mengucapkan terima kasih Yang Berhormat Pandan meletakkan keprihatinan, dan kita juga dalam masa yang nada yang sama ialah kita ingin melihat keterusan itu berjalan. Sebab itu tidak ada mana-mana pembinaan pun dibuat melainkan dalam keadaan tender terbuka dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Labuan. Sila. Labuan. Terima kasih Yang Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, di Labuan ada beberapa projek di bawah Mawib yang sedang dilaksanakan, dan insya-Allah akan ada lagi beberapa yang akan dilaksanakan. Adakah pihak menteri sedar bahawa kos pembinaan di Labuan adalah jauh lebih tinggi daripada di Semenanjung, malah lebih tinggi daripada di Sabah dan Sarawak. Jadi semasa proses pembinaan, selalunya kontraktor-kontraktor daripada luar akan meletakkan harga yang jauh lebih rendah daripada kontraktor-kontraktor yang datang daripada Labuan yang sebenarnya tahu akan kos sebenar di Labuan. Jadi ini, dan memandangkan saya lihat selalunya kontraktor-kontraktor yang akan memenangi ataupun di award projek itu adalah kontraktor-kontraktor yang harganya yang terendah ataupun di antara yang terendah. Jadi ini menyebabkan kontraktor-kontraktor daripada Labuan tidak dapat projek-projek tersebut, dan kontraktor-kontraktor yang dari luar yang dapat projek tersebut berhadapan dengan risiko untuk mengalami kerugian. Adakah Datuk Yang Berhormat Menteri sedar, dan kalau boleh tolong ianya diberi perhatian untuk projek-projek yang akan datang supaya kontraktor di Labuan mempunyai peluang untuk mendapatkannya dengan harga yang berpatutan, dan kontraktor-kontraktor yang dari luar tidak menghadapi risiko untuk kerugian. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Labuan yang telah mengusulkan pandangan supaya diambil perhatian tentang harga pembinaan bangunan dan juga mana-mana projek termasuk masjid, surau dan sebagainya di Labuan Sekolah Agama. Sebenarnya memang pihak yang berkaitan khususnya Mawib amat menyedari. Sebab itu apabila kita melakukan pembinaan ataupun mana-mana tender yang dikeluarkan untuk sebarang pembinaan yang berkaitan dengan masjid terutamanya, ianya ada pihak perunding yang telah pun dilantik, dan pihak perunding ini adalah merupakan mereka yang bukan hanya soal saya sebutkan awal juga tadi dalam jawapan kepada Yang Berhormat Pandan tadi, di mana kita ada 4 tapisan
untuk menentukan harga dan sebagainya. Dan sebenarnya kita juga menyedari bahawa kita tidak mengambil yang terlampau murah, kerana kita pun memahami bahawa risiko daripada ini akan menyebabkan kegagalan projek itu disiapkan. Dan satu perkara lagi yang berhormat, kita suka nak memaklumkan melalui perunding ini dia ada harga yang ditetapkan pada paras yang tertentu dan kita tak boleh melebihi harganya terlampau rendah. Kalau terlampau rendah lebih daripada 15% juga adalah tidak bersesuaian, dan tingginya pun tidak boleh melebihi daripada 15% sebagai pihak yang dibawa untuk pemilihan di dalam tender kita. Jadi apabila disyorkan kemudian oleh peringkat-peringkat tangkuasa, dia mengambil kira rendah sangat pun tidak daripada 15% yang ditetapkan harga shilling dan 15% yang melebihi daripada harga shilling tersebut. Namun walau bagaimanapun kita memahami Yang Berhormat Labuan, selain daripada harga rendah yang menjadi persoalan di Labuan, termasuk juga untuk mendapat supply dengan izin ataupun mendapat barangan-barangan yang perlu dibawa datang daripada luar Labuan, terutamanya besi, simen dan sebagainya yang menjadi keperluan asas kepada pembinaan. Jadi kelambatan ini juga menjadi faktor-faktor yang melewatkan tempoh siap daripada bangunan-bangunan yang telah Yang Berhormat sebutkan. Akhirnya saya suka ingin menyatakan Yang Berhormat bahawa kita mengambil perhatian bahawa kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin daripada apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Labuan, kerana Yang Berhormat adalah merupakan ahli parlimen kawasan Labuan yang memahami keadaan-keadaan yang ada di sana. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Jusli bin Azirul Libaran. Bunga Selasih, bunga Kamboja. Dewan Rakyat minggu ini bersidang hari kedua. Assalamualaikum untuk semua. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Libaran yang bertanyakan soalan mengenai penempatan anak tempatan guru-guru ke negeri Sabah. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, antara usaha dan pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mencapai sasaran 90% guru yang berkhidmat di negeri Sabah terdiri dalam kalangan anak tempatan kelahiran atau anak jati Sabah bermula tahun 2016 hingga tahun 2018 adalah seperti berikut. Pertama, penempatan dan pertukaran atas kepentingan perkhidmatan. Guru berasal dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah akan ditukarkan ke Semenanjung untuk memberi laluan kepada guru asal Sabah dan Sarawak untuk mengisi kekosongan jawatan berdasarkan keperluan option. Guru asal Sabah dan Sarawak yang bertugas di Semenanjung dan tidak mempunyai komitmen keluarga akan diarahkan berkhidmat di negeri asal. Selain daripada itu, guru baru asal Sabah dan Sarawak yang akan dilantik tetap ditempatkan ke negeri asal mengikut kekosongan jawatan dan keperluan option. Keutamaan akan diberikan kepada permohonan pertukaran guru asal Sabah untuk berkhidmat di negeri asal masing-masing mulai sesi persekolahan Januari 2016 tanpa mengambil kira tempoh perkhidmatan. Nombor 2, pengambilan pelajar Fakulti Pendidikan dalam kalangan pelajar kelahiran Sabah dan Sarawak di IPTA. Dalam usaha untuk memenuhi sasaran 90% pengambilan pelajar Fakulti Pendidikan dalam kalangan pelajar kelahiran Sabah dan Sarawak yang berkelayakan di IPTA perlu ditingkatkan. Graduan cemerlang lepasan IPTS yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPM bagi menjawat jawatan perguruan dicadangkan untuk diambil sekiranya graduan unjuran KPM lepasan IPTA tidak mencukupi untuk menampung kekosongan jawatan guru sekolah menengah di Sabah dan Sarawak sahaja. Ini adalah selaras dengan cadangan pengambilan guru secara sistem terbuka, open system dengan izin, dan menawarkan latihan perguruan secara diploma perguruan lepasan ijazah, DPLI, diploma pendidikan, DP, ambilan khas kepada graduan bukan pendidikan dari Sabah sekiranya graduan unjuran KPM tidak dapat menampung kekosongan jawatan
dan keperluan option di Sabah. Dan ketiga, proses temuduga lantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP. Semua graduan pendidikan kelahiran Sabah dan Sarawak yang memenuhi keperluan option semasa KPM perlu dipanggil temuduga dan dilantik tetap oleh SPP bagi memenuhi sasaran 90%. Selain daripada itu, keahlian panel temuduga SPP diperbagaikan, iaitu terdiri daripada ahli panel yang berasal dari Sabah dan Sarawak, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka, bagi memberi perspektif sebagai anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Berhubung dengan soalan mengenai pembangunan SMK Gum-Gum 2, untuk maklumat, projek pembinaan SMK Gum-Gum 2 baru sahaja diluluskan pelaksanaannya dalam Rolling Plan 1 2016-2017 di bawah rancangan Malaysia ke-11. Manakala bagi SMK Libaran, kelulusan baru diperolehi daripada pihak Majlis Perbandaran Sandakan pada 22 September 2015 dan Kementerian menerima surat berkenaan pada 1 Oktober 2015. Buat masa ini, perunding sedang dalam proses penyediaan dokumen untuk proses perolehan secara tender. Terima kasih. Libaran. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri di atas jawapan yang panjang dan tepat. Soalan tambahan saya, berdasarkan perancangan Kementerian Pendidikan, apakah cabaran yang dihadapi bagi menempatkan lebih ramai bilangan guru yang terdiri daripada anak-anak tempatan untuk mengajar di Sabah, dan apakah daya tarikan kepada mereka supaya dapat memberikan perkhidmatan di negeri asal